Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan, rahmat, kasih sayangnya kepada kita. Dapat kembali kita bertemu bagi meneruskan topik perbincangan kita berkaitan tentang operasi pengendalian ibadah haji dan juga umrah. Baik. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan bincangkan pada topik bab yang keempat di bawah tajuk prosedur pengurusan ibadah haji di tanah air. Jadi bagi menguruskan jemaah haji melancarkan perjalanan jemaah-jemaah haji kita di Malaysia ini terbahagi kepada dua. Yang pertamanya pengurusan haji di tanah air yang kita akan bincangkan topik ini pada hari ini, dan yang seterusnya pengurusan haji di tanah suci. Baik. Apa yang pelajar-pelajar akan dapat pada bab ini, iaitu pelajar dapat menyatakan, pelajar dapat mengetahui bagaimanakah proses pendaftaran dan pemilihan kelayakan jemaah haji Malaysia. Jadi bukanlah bermaksud, kita nak daftar haji, hari ni kita daftar, tahun depan kita dapat menunaikan haji. Tidak. Perlu ada prosedur-prosedur ataupun proses yang perlu kita hadapi dan kita lihat kelayakan kita. Adakah kita termasuk dalam golongan istita'ah yang berkelayakan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan juga dalam topik ini, pelajar dapat menghuraikan program kursus dan bimbingan haji yang dijalankan oleh pihak Lembaga Tabung Haji. Yang ketiganya, objektif pada topik ini, pelajar dapat menjelaskan proses pemeriksaan kesihatan jemaah haji. Jadi seperti mana yang saya nyatakan tadi, bukan hanya sekadar jemaah haji kita berdaftar dan boleh terus melayakkan mereka untuk menunaikan haji. Tidak. Ada pelbagai proses, antaranya proses pemeriksaan kesihatan. Lulus proses pemeriksaan kesihatan, ada juga beberapa urusan yang lain. Seterusnya pelajar dapat menerangkan bagaimana urusan pasport dan juga visa haji dilakukan. Itu juga antara prosedur penting. Sebab apa? Untuk mendapatkan atau melayakkan diri kita, menjejakkan kaki kita ke tanah suci, jadi kita perlu melalui proses permohonan visa. Melalui apa? Melalui Lembaga Tabung Haji Malaysia kita yang akan menguruskan. Dan yang terakhirnya, pelajar dapat menyatakan jadual penerbangan haji dan juga operasi penerbangan. Di dalam bab yang keempat ni, inilah antara perkara-perkara yang kita akan pelajari: pendaftaran dan pemilihan kelayakan jemaah haji Malaysia, seterusnya kursus dan juga bimbingan haji yang dijalankan oleh pihak Lembaga Tabung Haji, dan juga pemeriksaan kesihatan jemaah haji, seterusnya urusan pasport dan visa haji, dan yang seterusnya jadual penerbangan haji dan juga operasi haji penerbangan. Baik. Pengenalan. Pada bab ataupun perbincangan kita pada bab yang pertama, kita telah kenalkan ataupun kita telah mengetahui Lembaga Tabung Haji di Malaysia ini, iaitu sebuah institusi pengurusan haji dan tabungan yang unggul yang diiktiraf oleh luar negara. Malah Arab Saudi juga mengiktiraf Lembaga Tabung Haji kita di Malaysia ini. Yang di mana Lembaga Tabung Haji ini menjunjung nilai-nilai Islam untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti dan mengamalkan penambahbaikan berterusan yang memenuhi keperluan pelanggan. Dalam erti kata lain, tabung haji sentiasa selangkah ke hadapan bagi menyediakan kemudahan-kemudahan yang terkini buat jemaah haji kita di tanah air kita. Baik.
perlu kita tahui visa Jabatan Haji. Jadi dalam Jabatan Haji ini, dalam Lembaga Tabung Haji Malaysia ni terdapat beberapa jabatan. Yang fokusnya di sini, yang kita dapat pelajari, yang kita hendak huraikan dalam bab ini adalah berkaitan tentang pengurusan haji di bawah Jabatan Haji. Jadi Lembaga Tabung Haji ada mungkin Jabatan Kewangan yang menguruskan simpanan-simpanan duit jemaah haji kita. Jadi Jabatan Haji inilah yang menguruskan perjalanan jemaah-jemaah haji kita di Malaysia. Bermulanya di tanah air, seterusnya ketika berada di tanah suci, dan seterusnya kembali ke tanah air semula. Baik. Misi Jabatan Haji iaitu untuk menyediakan dan menyelaras semua perkhidmatan yang diperlukan bagi membolehkan umat Islam Malaysia menunaikan fardu haji dengan sempurna, selamat dan kos yang efektif agar mendapat haji yang mabrur. Itulah apa yang diinginkan oleh para jemaah. Setiap di kalangan jemaah yang menjejakkan kaki ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, mereka pasti akan mengharapkan, mendambakan untuk memperolehi haji yang mabrur. Jadi, Lembaga Tabung Haji ini antara misinya untuk apa? Untuk memudahkan segala urusan jemaah-jemaah haji ini agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan tenang, dengan sempurna, dengan disediakan dengan harga yang berpatutan, yang mampu bagi jemaah haji untuk menyediakan. Baik. Dan yang terakhirnya, mudah-mudahan agar jemaah haji kita di Malaysia mendapat ibadah ataupun mendapat haji yang mabrur. Baik. Moto perkhidmatan haji bersama santuni duyufur rahman. Fal natafan fi khidmati duyufur rahman. Baik, jadi untuk pengetahuan para pelajar sekalian, jadi tabung haji ada menubuhkan persatuan juga di kalangan jemaah haji kita, ataupun disebut sebagai sukarelawan. Sukarelawan di kalangan jemaah-jemaah haji. Mungkin ada di kalangan jemaah haji yang profesional, iaitu berkerjaya sebagai doktor contohnya, ataupun ahli bomba, dan mereka diberi kudrat. Jadi mereka inilah yang sedikit sebanyak membantu Lembaga Tabung Haji bagi menguruskan jemaah-jemaah haji di tanah suci dan juga di tanah air. Baik. Mereka ini juga adalah jemaah-jemaah haji tapi secara sukarelawan membantu jemaah yang lain. Ya, apa yang kita perlu faham, untuk melakukan kebaikan bukan hanya sekadar kita beribadah, tapi membantu di antara satu sama lain juga adalah ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Iaitu dan saling bantu-membantulah kamu di antara satu sama lain pada jalan kebaikan. Baik. Fungsi Jabatan Haji. Okey. Di bawah Lembaga Tabung Haji Malaysia terdapat beberapa jabatan. Antaranya kita akan fokuskan di sini Jabatan Haji. Kemudian di bawah Jabatan Haji ini pula terdapat beberapa lagi pecahan ataupun kita sebut bahagian. Yang pertamanya bahagian pengurusan haji. Baik. Bahagian pengurusan haji ini apa skop kerjanya? Apa skop tugasan dia? Baik. Jadi di bawah bahagian pengurusan haji, iaitu pembangunan dan pelaksanaan dasar perkhidmatan haji. Kemudian menumbuhkan urus setia jawatan kuasa urusan haji dan ahli majlis penasihat haji. Pengurusan bekalan perubatan dan kelengkapan operasi haji tanah suci. Singkatan OHTS. Dan seterusnya, di bawah bahagian ini juga pengurusan kesihatan dan kebajikan jemaah haji. Pengurusan rombongan rasmi haji dan seterusnya pengurusan pentadbiran dan bajet jabatan. Baik.
Seterusnya kita ada um, bahagian penyelidikan dan pembangunan haji. Jadi, bahagian inilah bertanggungjawab menyediakan program penyelidikan dan pembangunan haji. Malah menyediakan ataupun menyelidik sistem dan juga proses haji. Seterusnya, di bawah bahagian ini juga pasukan peneraju kualiti. Okey, SPK ISO PH 9001 2015. Inisiatif pembaharuan dalam GLC dan sektor awam, dan seterusnya pelan perniagaan 5 tahun Jabatan Haji. Baik. Seterusnya di bawah Jabatan Haji ini juga terdapatnya bahagian operasi domestik. Jadi operasi domestik ini yang menguruskan bahagian yang menguruskan jemaah-jemaah haji kita di tanah air. Bermulanya daripada pendaftaran haji, seterusnya mereka ini jugalah, di bahagian inilah yang memilih bakal-bakal haji, melihat kelayakan bakal jemaah haji. Seterusnya bahagian ini jugalah yang menguruskan pasport dan juga visa ataupun permohonan untuk mendapatkan visa haji. Dan juga bahagian ini jugalah yang menguruskan penerbangan haji. Bahagian ini disebut sebagai OHTA, Operasi Haji Tanah Air. Baik. Seterusnya kita ada bahagian agensi haji. Jadi agensi haji ini yang menguruskan pelesenan pengelola jemaah haji ataupun kita sebut sebagai PGH. Jadi di Malaysia ini pada bab topik yang pertama Ustaz dah jelaskan. Terdapat beberapa agensi travel yang membawa ataupun yang mengendalikan haji dan juga umrah. Baik, bagi mengendalikan haji, agensi tersebut perlu mendapatkan lesen yang kita sebut sebagai lesen PGH ini. Lesen pengelola jemaah haji. Jadi bahagian inilah yang menguruskan lesen tersebut. Jadi bahagian ini jugalah yang akan berkomunikasi, yang akan berinteraksi dengan agensi travel yang ingin mengendalikan jemaah haji. Baik. Dan juga bahagian ini jugalah yang meneliti ataupun membuat pemantauan dan penilaian perkhidmatan PGH. Jadi bukan hanya sekadar bagi lesen saja, tak. Tapi agensi-agensi travel tersebut akan dipantau, akan dikawal, malah akan soal selidik, melihat kepuasan para jemaah. Andai katalah, kalaulah terdapat beberapa isu hal yang besar, maka kemungkinan besar pada tahun yang berikutnya agensi tersebut ditarik lesennya dan tak dapat lesen sebagai pengelola jemaah haji. Jadi agensi ini iaitu pembangunan PGH. PGH itu singkatan daripada pengelola jemaah haji. Baik. Dan yang seterusnya terdapat di bawah Jabatan Haji ini iaitu bahagian bimbingan. Jadi bahagian bimbingan ini juga penting. Sebab jemaah haji perlukan bimbingan. Baik, di bawah bahagian bimbingan ini terdapatnya Urusetia Jawatan Kuasa Penasihat Haji, iaitu gabungan ataupun kolaborasi daripada TH, iaitu Tabung Haji, dan juga JAKIM, pihak JAKIM. Telah ditubuhkanlah beberapa ahli jawatan kuasa yang berkelayakan yang kita lantik sebagai penasihat haji ataupun boleh disebut sebagai pakar rujuk. Terdapat pelbagai masalah berkaitan hukum ataupun yang berkaitan operasi haji, maka mereka inilah yang menjadi sandaran ataupun kita katakan sebagai pakar rujuk. Bahagian bimbingan ini jugalah yang menyediakan kursus haji kepada bakal haji. Sedia maklum, setiap jemaah ataupun bakal Dhaifur Rahman yang akan menunaikan ibadah haji, mereka perlu mendalami ilmu berkaitan ibadah haji ini. Maka pihak tamu haji, iaitu di bawah bahagian bimbingan inilah, mengadakan kursus-kursus haji sebanyak 13 siri. Okey, dahulunya 17 siri, yang terkini 13 siri. Malah setelah daripada itu akan diadakan kursus intensif bagi jemaah-jemaah yang terpilih. Baik. Di bawah bahagian bimbingan ini, kursus pembangunan kepada pengkursus ibadah haji tanah air yang disebut sebagai PEKTA. Jadi bahagian inilah yang memilih
Pekta ini iaitu mereka yang memberikan kursus, memberikan ceramah haji kepada bakal jemaah haji. Dan juga di bawah bimbingan ini juga, mereka inilah yang memilih Pehtas. Pehtas itu apa? Iaitu pembimbing ibadah haji tanah suci. Pekta, mereka yang memberikan kursus kepada bakal-bakal jemaah haji. Dan juga di kalangan pekta tersebut, ada yang dipilih untuk menjadi sebagai pembimbing. Bermaksud mereka ini akan jadi mutawif bahasa mudahnya, yang membimbing jemaah haji ke tanah suci. Membimbing dari segi amalinya. Jadi mereka inilah yang akan membimbing jemaah. Mereka ini digelar sebagai pehtas. Jadi mereka-mereka ini semua di bawah bahagian bimbingan. Baik. Seterusnya, bahagian bimbingan ini juga menyediakan penyelidikan dan pembangunan program ibadah haji, seterusnya pengurusan ibadah haji dan penerbitan panduan haji. Baik. Dan yang terakhirnya, THKSA. Bahagian ini penting juga, iaitu bahagian ini mewujudkan diplomatik dan penyelarasan dengan pihak berkuasa Arab Saudi. Jadi bahagian inilah yang menguruskan usaha sama dengan kerajaan Arab Saudi di Tanah Suci. Bermula jadi pengurusan penyewaan bangunan, penginapan jemaah haji, pembekalan logistik dan prasarana operasi haji Tanah Suci, pengurusan kewangan dan pentadbiran, dan seterusnya pengurusan pengambilan petugas ambilan musim. Contohnya ada mungkin pekerja-pekerja yang telah berada di Tanah Suci Kota Mekah, yang di mana Jabatan Haji ini tidak cukup warga kerja selain daripada kita ada sukarelawan. Jadi bahagian inilah yang akan memilih pekerja-pekerja di Tanah Suci Mekah. Baik. Okey, di sini kita dapat lihat carta alir pengurusan haji. Bermulanya urusan di tanah air Malaysia, iaitu urusan haji di Malaysia, yang di mana tabung haji tabung haji yang mengambil alih adalah ibu pejabat, pejabat negeri TH dan juga cawangan-cawangan TH. Mereka inilah yang akan mengendalikan urusan haji di Malaysia. Bermulanya daripada pendaftaran, seterusnya pemilihan kelayakan, kemudian bimbingan. Bimbingan ini adalah termasuk di bawah kursus-kursus haji. Seterusnya pemeriksaan kesihatan. Seterusnya urusan pasport dan juga jadual penerbangan haji, urusan visa dan seterusnya operasi penerbangan pergi. Baik. Seterusnya, kita ada tim, ada grup yang menguruskan jemaah-jemaah haji kita di Malaysia di Arab Saudi, ataupun kita sebutkan urusan haji di Arab Saudi, yang dibahagikan kepada beberapa tempat, iaitu di Jeddah kita ada tim. Maksudnya di lembaga tabung haji ada pekerja-pekerja yang menyambut jemaah haji kita. Seterusnya di Madinah untuk urusan ziarah, penginapan dan sebagainya. Dan seterusnya di Mekah. Jadi di Mekah inilah yang penting, yang di mana khadim Lutfur Rahman ataupun para penghikmat yang beri hikmat kepada tetamu Allah, iaitu bakal jemaah haji, mereka akan menantikan di Mekah dan mereka akan membimbing para jemaah. Seterusnya di Masyair. Masyair itu tempat-tempat yang kita pergi untuk melaksanakan ibadah haji. Baik. Jadi mereka-mereka inilah yang akan menyambut ketibaan jemaah, seterusnya menjelaskan pergerakan program jemaah tersebut, dan juga mereka inilah yang menguruskan penginapan di Tanah Suci dan juga sajian makanan, iaitu makan tengah hari dan juga malam. Mereka inilah yang akan menguruskan. Baik. Perkhidmatan nasihat ibadah. Jadi di sana juga kalau kita lihat terdapatnya perkhidmatan nasihat ibadah, iaitu kita sebut sebagai pakar rujuk. Sebab kita ada pehtas bersama dengan kita, malah kita ada beberapa ahli ajpih, iaitu penasihat haji yang menjadi sebagai pakar rujuk jika terdapat masalah ataupun isu berkaitan hukum hakam, maka kita boleh rujuk kepada mereka.
Dan seterusnya, di sana juga menyediakan perkhidmatan keuangan. Jika kita hendak mengeluarkan duit daripada tabung haji kita, maka di situ boleh kita buat pengeluaran melalui kad ATM, debit card. Baik. Seterusnya pengurusan kematian, pelbagai perkhidmatan pihak ketiga, operasi penerbangan balik, perkhidmatan kesihatan, penerangan dan maklum balas, kaunseling. Semua perkhidmatan ini disediakan di Arab Saudi. Baik. Seterusnya kita bincangkan di sini juga, kita lihat perjalanan Jemaah Haji di Tanah Suci. Bermulanya, kita lihat ketibaan jemaah di lapangan terbang Jeddah ataupun Madinah. Ada sebahagian jemaah yang penerbangan mereka akan masuki ke Madinah dahulu. Ada sebahagian jemaah, kebiasaannya jemaah yang penerbangan akhir, mereka akan terus masuk ke Jeddah dan seterusnya melaksanakan ibadah haji. Baik, di Mekah mereka melaksanakan umrah bagi mereka yang yang memilih untuk melaksanakan haji tamattu', sampai-sampai di Mekah melaksanakan ibadah umrah. Baik. Kemudian beribadah. Seterusnya persiapan ke Arafah, Muzdalifah dan Mina, berihram dan berniat haji, kemudian wukuf di Arafah, seterusnya mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Jadi di Mina inilah jemaah akan melontar jamrah kubra dan bersyukur melontar pada hari-hari tasyrik. Seterusnya di Mekah tawaf dan sa'i haji dan tawaf wada, dan seterusnya kalau jemaah itu belum pergi lagi ke Madinah, maka mereka akan menziarahi Madinah. Dan yang seterusnya ke lapangan terbang Jeddah ataupun Madinah untuk penerbangan pulang. Jadi inilah carta alir pengurusan haji di bawah naungan ataupun di bawah pengendalian Lembaga Tabung Haji Malaysia. Baik. Okey. Bila kita sebut bab istita'ah, jadi kita perlu mengetahui kos dan juga bayaran haji. Baik, ini adalah kos haji pada tahun 1440, iaitu pada tahun 2019. Baik. Iaitu sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Ini adalah kos asal yang perlu dibiayai oleh jemaah haji Malaysia kita. Walau bagaimanapun, kerajaan kita telah menyediakan atau telah memberikan subsidi kepada bakal jemaah haji kita, yang di mana jemaah-jemaah haji hanya perlu membayar 9,980. Selebihnya ditanggung oleh kerajaan. Baik. Okey. Jadi ini antara perkhidmatan yang disediakan TH untuk jemaah. Penginapan, khemah masyair, iaitu khemah di tempat-tempat masyair, mutawif, yang membimbing jemaah dan juga menjadi tempat rujuk bagi jemaah. Perubatan, kita ada doktor, kita ada klinik di sana. Okey, petugas haji, iaitu bahagian bimbingan, kursus-kursus haji, kaunseling, kaunter kewangan, sajian, pengangkutan. Baik. Jadi perkhidmatan yang di bahagian bawah itu adalah diberikan percuma kepada bakal jemaah haji. Baik. Sudah termasuk dalam kos bayaran haji sebanyak 9,980. Baik. Walau bagaimanapun, apa yang perlu kita hadapi di masa akan datang ini, dengan berlakunya pandemik COVID-19 ini, 2 tahun. 2 tahun kerajaan kita tidak menghantar jemaah-jemaah haji ke Tanah Suci. Melainkan rakyat Malaysia kita yang telah berada di sana dan terpilih. Contohnya macam tahun lepas ataupun tahun lepas, pelajar-pelajar kita yang berada di Madinah, yang belajar di Madinah dan juga di Mekah, jadi ada di kalangan mereka yang berkesempatan dipilih untuk mendapatkan visa untuk melaksanakan ibadah haji. Baik. Dan juga kita perlu bersedia pada kos dan juga bayaran haji di masa akan datang ini. Kemungkinan kos ini akan meningkat. Tidak sama lagi. Kalau kita lihat dalam carta, setiap tahun kos meningkat. Dan setiap tahun itu jugalah kerajaan memberikan subsidi kepada bakal jemaah haji. Walau bagaimanapun, dengar-dengar, kita perlu bersedia. Kemungkinan
dengan ekonomi yang tidak menentu ini, kerajaan tidak lagi menyediakan subsidi kepada bakal jemaah haji kita. Baik. Kalau dia tak cukup pada kos asal, jadi mereka termasuk golongan yang belum lagi istita'ah, iaitu belum lagi berkemampuan. Okey. Bermulanya pada proses yang pertama itu pendaftaran dan juga pemilihan jemaah haji. Yang pertama, berkemampuan ataupun kita sebut istita'ah. Siapakah yang tergolong dalam golongan istita'ah? Yang pertamanya, mampu menyediakan tambang pergi dan balik. Yang keduanya, mampu menyediakan bekalan untuk ketika berada di sana, sepanjang berada di sana, dan juga dalam masa yang sama, jika terdapat nafkah atau terdapat tanggungan di bawahnya, wajib menyediakan nafkah, iaitu wajib menyediakan sejumlah nafkah untuk diberikan kepada tanggungannya ketika mana pemergiannya ke Tanah Suci. Baik. Ada kenderaan pergi dan balik. Kemudian terpilih dalam kuarta haji. Jadi dalam arti kata lain, kuarta haji juga termasuk dalam bab istita'ah. Ada orang yang mungkin berkemampuan dari segi kesihatan, sihat tubuh badan, cukup diberi rezeki, kaya raya. Tapi sebab belum dapat lagi kuarta, belum lagi masanya, tempohnya untuk mendapatkan kuarta haji, maka dia juga termasuk dalam golongan yang tidak berkemampuan lagi. Baik. Seterusnya aman dalam perjalanan pergi dan balik. Yang seterusnya sihat tubuh badan dan juga berkesempatan waktu. Pendaftaran haji. Setiap pendeposit perlu berdaftar dengan TH untuk menunaikan haji. Syarat-syarat pendaftaran haji mempunyai baki simpanan minima RM1,300 belum pernah tunaikan haji. Baik, ini antara syarat pendaftaran haji. Baik, perlu difahami bahawasanya bukanlah bermakna kita dah buka akaun tabung haji, kita dah berdaftar. Tidak. Buka akaun dan juga berdaftar haji dua perkara yang berbeza. Jadi ini mungkin ada setengah kalangan masyarakat kita yang kurang faham. Macam perkara ini berlaku kepada ustaz sendirilah. Okey. Waktu kecil lagi, memang mak ayah ustaz dah buka akaun di tabung haji. Mereka dah buka akaun di tabung haji sejak dari kecil. Tapi mereka tak mendaftarkan nama ustaz untuk sebagai bakal jemaah haji lah. Sebagai jemaah haji untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi, ustaz sedari bila? Bila waktu tu dah habis belajar kan pada tahun 2012. Balik daripada Mesir. Kemudian waktu saatnya bila nak pergi haji lagi kan, agak-agak bila lah. Bila cek-cek kata, minta maaf, tuan belum daftar lagi. Tak, saya dah berdaftar daripada kecil dah, mak ayah saya dah buka akaun. Oh, buka akaun lain, daftar lain. Padahal dalam akaun ustaz itu dah lebih pun daripada 1,300 tu. Cuma tidak membuat pendaftaran. Jadi penting. Kalau terus teranglah, kalau kita nak buka akaun tabung haji, kalau kita cukup 1,300 terus berdaftar untuk melaksanakan haji, nak dapat kuota tu. Sebab kuota berbeza mengikut tahun. Pada tahun ustaz daftar pada tahun 2012 tu, jadi giliran tahun dalam 50 tahun saja. So giliran ustaz 2053. Macam itulah. Okey. Macam anak ustaz pula, lahir-lahir saja ustaz buka akaun dan juga terus berdaftar. Tarikh giliran dia 2119. Hampir 100 tahun. Itu giliran kuota yang terkini. Baik. Okey, sebab dah ramai, sebab itu antaranya lah. Walau bagaimanapun ada cara. Nanti kita akan ceritakan. Kalau dahulunya, sebab kita lihat mungkin pendedahan tak terbuka ataupun golongan yang berkemampuan yang kurang. So, diberi peluang. Siapa yang pernah menunaikan haji selepas 5 tahun, boleh lagi berdaftar untuk menunaikan haji. Walau bagaimanapun, yang terkini hanya sekali sahaja diberikan peluang kepada jemaah-jemaah haji kita di tanah air. Bermaksud kalau dah buat haji sekali itu sahaja.
Tidak lagi dibolehkan untuk berdaftar untuk kali yang kedua. Okey, pendaftaran haji. Pendaftaran haji boleh dilakukan dengan pelbagai kaedah. Antaranya kita pergi ke kaunter lah, pergi ke kaunter tabung haji, bank Islam, bank rakyat. Sebab bank-bank yang dinyatakan ini ada link, telah bekerjasama kan, bagi pendaftaran haji untuk jemaah haji kita. Baik. Seterusnya boleh juga di ATM, Maybank, Bank Islam ataupun Bank Rakyat, kita boleh daftar haji melalui ATM. Tapi makan masa sikit lah. Nak kena type kat situ, tunggu sini respon melalui ATM. Ataupun yang mudahnya atas talian online pun boleh sekarang ni. Atas Bank Maybank, Bank Islam dan juga Bank Rakyat. Inilah bank-bank yang bekerjasama di bawah tabung haji. Okey, baik. Ini contoh pendaftaran haji. Bila kita dah berdaftar, maka kita akan dapat slip yang sedemikian. Slip yang mengesahkan pendaftaran haji kita. Nama kita, nombor daftar haji kita, alamat kita, nombor telefon rumah kita. Dan yang pentingnya ni, masa daftar ke berapa dan tahun peruntukan. Okey. Bila tahun peruntukan, macam ni tengok. Tahun peruntukannya 2139. Dia daftar bila ni? Dia daftar pada tahun 2019. Nampak? Lebih daripada 100 tahun lagi. Jadi ini peruntukan dia. Peruntukan tarikh dia pergi haji yang terkini kalau daftar pada 2 tahun 2019. Okey. Baik. Seterusnya kita pergi kepada pemilihan bakal haji. Jadi pemilihan bakal haji pada tahun semasa berdasarkan tarikh dan masa daftar haji. Yang dahulu didahulukan, okey, dia tak ada potong queue lah, istilah potong queue. Okey, melainkan mereka-mereka yang ada dapat kuota visa khas. Okey, contohnya ada sebahagian di kalangan-kalangan yang terpilih mendapat kuota visa khas, ada yang direct daripada Arab Saudi dan juga ada yang memang dikhususkan. Contohnya macam sebelum-sebelum inilah imam-imam, contoh imam satu kan, imam-imam yang di Malaysia yang telah berkhidmat beberapa tahun contohnya diberi peluang untuk melaksanakan ibadah haji, mendapatkan visa khas. Okey, walau bagaimanapun kelebihan itu dah dibatalkan, dah tak ada dah. Baik. Peruntukan berdasarkan kuota rasmi haji yang diperuntukkan oleh kerajaan Arab Saudi. Jadi Arab Saudi dah had kuota sepenuhnya daripada Arab Saudi. Jadi setiap tahun itu Arab Saudi lah yang menentukan berapa bilangan jemaah haji di tanah air kita. Kebiasaannya Arab Saudi mengikut 0.1% daripada jumlah penduduk Malaysia, iaitu 1 daripada 1,000 orang. Okey, macam tahun 2019 kuota kita sebanyak 35,000. Okey. Kuota kita sebanyak 35,000 orang yang dipilih untuk melaksanakan ibadah haji. Baik. Walaupun pada tahun 2021, 2021 kita dilanda COVID-19, maka ditangguhkan. Daripada Malaysia tidak ada jemaah yang dihantar ke Tanah Suci. Kalaupun ada rakyat Malaysia kita yang telah pun yang sedia ada berada di Tanah Suci Kota Mekah. Baik. Pemilihan bakal haji. Okey. Bagi jemaah haji yang telah di dalam akaun tabung haji dia, simpanan dia, dah melebihi daripada kadar kos haji tersebut, tapi kuotanya lambat ataupun kita kata tarikh dia untuk pergi tu lambat, mungkin 30 tahun lagi, sedangkan dia dah berkemampuan, maka mereka ini boleh membuat rayuan. Okey, atas sebab-sebab tertentu, okey, buat rayuan. Okey, permohonan rayuan diterima melalui pejabat cawangan TH mulai 1 Safar hinggalah 30 Rejab tahun semasa. Ada orang setiap tahun buat rayuan, selepas 5 tahun dapat dipilih. Jadi belum tentu kita buat rayuan tahun tu kita akan terus dapat juga kuota pada tahun tersebut, tidak. Jadi tabung haji melihat keadaan, melihat situasi. Kalau ada yang tarik diri, ada yang dah meninggal,
kan, maka yang kuota-kuota mereka inilah yang akan dipilih diberikan kepada mereka yang membuat rayuan. Baik. Perlu kita maklum, sekiranya tiada sebarang jawapan daripada TH sehingga akhir Ramadan tahun semasa, bermakna permohonan rayuan tersebut adalah tidak berjaya. Okey. Jadi setiap rayuan adalah terpakai untuk tahun semasa sahaja. Itu Ustaz katakan tadi. Contohnya kalau tahun ini tak ada jawapan, bermaksud tahun tersebut rayuan kita tak diterima. Bukan hanya sekali rayuan itu terpakai untuk tahun-tahun akan datang, tidak. Okey, rayuan itu hanya terpakai pada tahun tersebut sahaja. Sebab tu, kalau kita rasa kita dah berkemampuan, kan, dah siap tubuh badan, buatlah rayuan setiap tahun. Ada yang rezekinya 2 kali rayuan saja, 2 tahun saja dah dapat panggilan. Ada rezekinya yang 5 kali rayuan, 5 tahun selepas itu baru dapat rayuan. Jadi, ala kulli hal, jika kita rasa kita dah berkemampuan, maka buatlah rayuan setiap tahun. Baik. Pemilihan bakal haji. Boleh sila semak status tawaran haji di Pejabat Cawangan TH ataupun melalui Tabung Haji Contact Center THCC. Jadi kita nak tahu kita ni diterima ke, mendapat ke tidak tawaran haji itu, kita boleh semak di pejabat-pejabat TH yang terdekat lah. Baik. Pemilihan bakal haji. Bakal haji yang terpilih menunaikan haji pada tahun semasa perlulah mematuhi syarat-syarat berikut. Yang pertamanya, bila telah mendapat surat tawaran terpilih, perlulah menjawab sama ada nak pergi ataupun tidak. Ada orang yang dia rasa yang tak bersedia lagi walaupun dah dapat surat tawaran, maka dia tolak. Baik. Itu antara perkara yang pertama. Bila dapat surat tawaran, perlu menjawab surat tersebut. Seterusnya, bila mendapat tawaran, biasanya setahun tempohnya. Jadi, andai kata jumlah kos yang ada di simpanan belum mencukupi, perlulah buat simpanan, perlulah menabung untuk mencukupkan jumlah wang bayaran haji tersebut. Seterusnya, mempunyai mahram bagi jemaah wanita. Biasanya kalau isteri yang dapat panggilan, suami belum, jadi boleh buat rayuan. Sebab wanita yang di bawah umur 45 tahun perlu ada mahram bersama dengannya. Baik. Yang terakhirnya, lulus pemeriksaan kesihatan. Okey. Di bawah Jabatan Haji, sebelum jemaah-jemaah haji kita berangkat ke Tanah Suci, apa yang perlu kita faham? Jemaah-jemaah haji kita perlu mempelajari selok-belok ataupun ilmu berkaitan hukum hakam bagi melaksanakan ibadah haji. Jadi atas maksud itu, tabung haji di bawah bahagian bimbingan menyediakan kursus dan juga latihan ataupun kita katakan kursus intensif amali haji kepada bakal duyufur rahman, itu bakal jemaah-jemaah haji. Baik. Okay, ini program yang di bawah kendalian bahagian bimbingan. Itu program pembangunan pembimbing ibadat haji. Yang pertamanya, pembimbing ibadah haji tanah air yang kita sebut sebagai PEKTA. Jadi antara syarat untuk menjadi PEKTA ini ataupun jadi sebagai pembimbing ibadah haji tanah air, iaitu mereka yang memberikan kursus, mereka yang memberikan ceramah haji ini, yang pertamanya mestilah pernah melakukan ibadah haji. Itu syarat utama. Yang keduanya, perlu ada tauliah di bawah mana-mana negeri. Yang ketiganya, lulus interview ataupun lulus ujian bertulis dan juga ujian syafawi lah, ujian lisan. Interview lah pendek kata. Jadi cukup 3 syarat ini, maka akan diberi kursus TOT. Diberi kursus. Sebab apa? Sebab mereka-mereka inilah yang akan memberikan ceramah, memberikan kursus kepada jemaah haji. Baik. Seterusnya, pembimbing ibadah haji tanah suci. Ataupun kita sebut PEHTAS. Jadi antara syarat PEHTAS pula, sekurang-kurangnya 3 tahun telah menjadi PEKTA. Iaitu 3 tahun telah memberikan kursus kepada jemaah-jemaah haji. Kemudian setelah daripada itu, boleh untuk kita kata apa, boleh memohon
untuk menjadi pembimbing ibadah haji tanah suci. Bermaksud mereka yang pehtas ini akan pergi ke tanah suci pada musim haji sebagai pakar rujuk, sebagai yang membimbing ataupun kita bahasa mudahnya mutawif lah, yang membimbing jemaah untuk melaksanakan ibadah haji. Baik. Seterusnya di bawah bahagian bimbingan, program pembangunan jemaah haji dan juga penerbitan buku-buku panduan ibadah haji. Jadi bila jemaah yang telah mendapat tawaran, yang telah berdaftar, yang mereka ini akan pergi, jadi mereka akan diberikan buku-buku panduan. Buku soal jawab haji, buku panduan haji, buku berkaitan tentang wanita haid, buku apa lagi? Buku nota-nota asas haji. Jadi itu antara buku-buku yang disediakan di bawah bahagian bimbingan. Okey. Ini seterusnya program musim haji. Jadi kebiasaannya selepas musim haji, maka akan diadakan muzakarah haji peringkat kebangsaan. Okey. Kemudian kursus intensif tafakuh haji dan umrah. Kursus kad tauliah haji dan umrah. Kursus pengukuhan pehtas. Taklimat akhir pehtas. Ini bagi pembangunan pembimbing ibadah haji. Baik. Ini sebagai salah satu contoh. Setelah muzakarah, iaitu ahli jawatan kuasa yang terlibat membincangkan sesuatu isu, maka di akhir muzakarah tersebut dikeluarkan resolusi. Contohnya isu yang berkaitan, bolehkah jemaah, kita lihat pada nombor yang 2 tu, bolehkah jemaah haji ataupun umrah yang di bangunan menara jam atau anjung tinjau menara jam, okey, solat berimamkan dengan imam Masjidil Haram. Jadi sehasil daripada muzakarah tersebut memutuskan dalam mazhab Syafi'i bahawa solat jemaah berimamkan imam Masjidil Haram di anjung tinjau menara jam adalah tidak sah. Kerana antara sebabnya jarak saf melebihi 300 hasta. Jadi bangunan masjid dan saf terputus daripada saf terakhir di dataran Masjidil Haram. Okey, ini antara salah satu contohlah resolusi yang dikeluarkan hasil daripada perbincangan dalam muzakarah haji. Baik. Okay, kita perlu kenal siapakah jawatan penasihat ibadah haji, kolaborasi daripada TH dan juga JAKIM. Baik. Adapun yang ini adalah yang dahulunya. Okey, yang terkini dah tukarlah. Walau bagaimanapun, sebahagian besar daripada yang terdapat dalam jawatan kuasa ini masih lagi berkhidmat di bawah penasihat ibadah haji. Okey, kamu boleh lihat antara mereka-mereka ini. Sekarang ini yang menjadi pengurusi IGP adalah Dr. Haja Anisah binti Abdul Ghani. Pengurusi yang pertama wanita yang memegang jawatan, maksudnya ketua lah, okey, jawatan kuasa penasihat ibadah haji. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Anha bin Haji Opir yang sekarang ini adalah Mufti Negeri Selangor. Okey. Ini program yang dilaksanakan kepada jemaah haji, iaitu kursus asas haji, kita sebut sebagai KAH 13 minggu. Adapun kursus intensif haji kebiasaannya 2 hari ataupun 3 hari yang kita sebut sebagai KIH. Jadi kursus intensif ini adalah kursus kepada bakal-bakal jemaah yang akan terbang, yang terpilih, yang surat tawaran dah dapat dan dah terima dan insya-Allah confirm untuk melaksanakan haji. Adapun kursus asas haji ini terbuka. Jemaah yang belum ataupun jemaah yang belum berdaftar pun boleh pergi, ataupun jemaah yang berdaftar yang tengah buat rayuan pun boleh pergi. Seterusnya kursus khas haji. Yang terakhir lah ni last minute lah. Okey, baik. Dan yang seterusnya kursus perdana. Kursus perdana secara besar-besaran. Kalau kita lihat beberapa peringkat yang perlu jemaah haji lalui. Supaya apa? Semua ini dilakukan supaya jemaah haji mempunyai ilmu yang mantap
pengetahuan yang cukup berkaitan tentang ibadah haji. Sebab apa? Sebab peluang haji ini kemungkinan sekali sahaja seumur hidup. Sekali sahaja seumur hidup. Okey. Untuk kita melakukan perkara wajib ini. Baik. Okey, antara objektif modul, tujuan utama modul KAH iaitu kursus asas haji ialah mempersiapkan bakal jemaah haji dengan ilmu pengetahuan asas ibadah haji tersebut secara menyeluruh dan teratur untuk memperoleh haji yang mabrur. Objektif modul KAH ini boleh diringkaskan seperti berikut. Melengkapkan pengetahuan asas bakal jemaah haji berkaitan ibadah ini, mendidik akhlak, sikap dan amalan mulia yang perlu dimiliki oleh jemaah haji, seterusnya melatih kemahiran asas untuk menunaikan ibadah haji secara teori dan amali, yang seterusnya meningkatkan semangat dan motivasi bakal jemaah haji untuk memperolehi haji yang mabrur. Jadi sesuatu amalan itu perlu dilakukan dengan ilmu. Kita tak nak jemaah-jemaah haji kita terpinga-pinga bila sampai kat sana. Yelah, lepas ni nak buat apa? Lepas ni nak buat apa? Sebab tidak ada ilmu. Sebab itu, kita lihat tabung haji di bawah bahagian bimbingan menyediakan kursus asas haji ini bagi memantapkan ilmu kepada bakal duyufur rahman. Baik. Jadi ini antara kandungan utama modul KAH, iaitu kursus asas haji. Jemaah akan mempelajari sejarah dan pengenalan Tanah Suci Mekah dan Madinah. Seterusnya falsafah dan penyucian jiwa, iaitu penerangan ringkas ibadah haji dan juga umrah. Seterusnya berkaitan tentang rukun haji, niat ihram, wukuf dan juga tawaf. Seterusnya rukun haji, sa'i, bercukur atau bergunting dan tertib pada kebanyakan rukun. Seterusnya wajib haji, niat ihram di miqat, larangan ihram, dam dan tahallul. Seterusnya wajib haji, mabit di Muzdalifah dan melontar jamrah kubra, bermalam di Mina, melontar 3 jamrah dan juga nafar. Seterusnya jenis haji dan cara-cara mengerjakannya, aurat, izin suami, taharah dan solat. Seterusnya penyelesaian kepada permasalahan darah wanita dan lain-lain. Seterusnya ibadah umrah, tawaf, wada' dan ziarah Madinah. Baik. Okey, inilah buku-buku panduan ibadah haji yang telah diterbitkan dan diedarkan kepada para jemaah. Buku Anata Asas Haji, buku Fiqh Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah, buku Soal Jawab Haji dan Umrah, buku Fiqh Haji dan juga Umrah Wanita, buku Wirid Terpilih untuk Duyufur Rahman, buku Himpunan Doa-Doa Terpilih. Jadi ini boleh menjadi rujukan, boleh menjadi panduan dan juga bacaan kepada bakal jemaah haji ketika berada di Tanah Suci Mekah. Baik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu lafaz talbiyah, panggilan kita menyebut surah Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita, yang telah menjemput kita untuk datang hadir ke tanah suci-Nya yang mulia. Hamba-Mu datang menyebut panggilan-Mu ya Allah. Hamba-Mu datang menyebut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyebut panggilan-Mu. Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyebut panggilan-Mu ya Allah. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah kepunyaan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Baik. Kita masuk pada bab pengurusan kesihatan di tanah air. Jadi bakal jemaah haji perlu lulus pemeriksaan kesihatan di klinik kerajaan ataupun mana-mana klinik swasta yang berdaftar dengan TH. Ada cek darahnya, air kencingnya, dan bagai lagi lah, scan dan sebagainya. Baik. Saringan kesihatan. Semua bakal haji yang menerima tawaran tunai haji perlu melalui saringan kesihatan dan lulus pemeriksaan kesihatan. Jadi ini antara yang perlu bakal jemaah sediakan. Terima tawaran, kemudian terus buat saringan kesihatan untuk menentukan adakah jemaah betul-betul sihat, dapat melaksanakan ibadah haji. Seterusnya mendapat jawab tawaran, seterusnya lulus pemeriksaan kesihatan.
ambil suntikan vaksin yang wajib dan menerima surat jadual penerbangan sama ada penerbangan awal ataupun penerbangan yang akhir. Okey, siapa yang layak membuat pemeriksaan kesihatan? Jadi, tak boleh ahli keluarga. Jadi, dia perlu orang yang berkelayakan, iaitu pegawai perubatan, pakar, okey, yang berdaftar di bawah Jabatan Kesihatan Negeri. Mereka ini sahaja yang layak membuat pemeriksaan. Jadi, kita boleh lihatlah. Kalau kita tak nak pergi ke klinik kerajaan, mungkin sebab terlampau ramai, kita boleh lihat mana-mana klinik yang berdaftar di bawah tabung haji. Okey, boleh lihat pada garis panduan pemeriksaan kesihatan bakal haji. Jadi ini kita boleh lihat dalam web tabung haji. Okey. Jadi ini antara kad kesihatan. Ini adalah buku vaksin ataupun vaksin yang wajib jemaah haji ataupun bakal jemaah haji ambil, iaitu vaksin wajib meningococcal. Diberi kepada bakal haji yang telah lulus sahaja, hukumnya harus wajib untuk masuki Arab Saudi. Jadi tempoh vaksin ini adalah selama 3 hingga 5 tahun bergantung pada jenis vaksin. Ada yang 3 tahun, ada yang boleh tahan sampai 5 tahun. Baik. Jika ada mengambil suntikan dalam tersebut, bakal haji perlu membawa bukti seperti kad suntikan umrah ataupun dokumen berkaitan. Jadi selepas suntik itu, kita akan diberikan satu surat yang menyatakan bahawa kita telah mendapat vaksin tersebut. Ataupun kita akan dapat contoh buku yang tertera ini. Baik. Para jemaah juga dinasihatkan untuk mengambil vaksin tambahan. Antaranya vaksin yang digalakkan adalah vaksin influenza. Sekurang-kurangnya 10 hari sebelum penerbangan. Jadi vaksin ini perlindungan selama setahun. Dan juga vaksin pneumococcal. Nak sebut pun tergeliat lidah. Okey, sekurang-kurangnya 10 hari sebelum penerbangan. Jadi perlindungan untuk vaksin ini selama 5 tahun. Okey. Walaupun vaksin ini adalah bukan vaksin yang wajib, tapi digalakkan, harus. Okey. Sangat-sangat digalakkan. Okey, tidak disediakan di fasiliti kerajaan, kos atas tanggungan bakal haji. Adapun kos vaksin tambahan ini adalah di bawah tanggungan bakal haji. Tidak mendapat subsidi kerajaan. Baik. Jadi untuk masa yang terkini, apa yang perlu kita dapatkan sebagai vaksin tambahan iaitu vaksin COVID-19. Jadi mudah-mudahan Allah SWT mengangkat virus COVID-19 ini dan kita dapat lihat jemaah haji secara beramai-ramai kembali datang untuk menyahut seruan Allah SWT untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, insya-Allah. Seterusnya pada topik bab urusan pasport dan visa. Baik. Jadi persiapan diri bakal jemaah haji hendaklah menyerahkan pasport Malaysia antarabangsa yang berwarna merah. Okey. Dan 2 keping gambar, kita sebut gambar visa lah. Jadi gambar visa ni kita lihat contoh ukuran gambar 4x6. Dan juga gambar visa ni gambar kita gambar muka besar. Okey, kalau kita pergi kedai gambar, insya-Allah kebiasaannya orang kedai gambar dah tahu dah. Cakap nak buat visa umrah atau visa haji. Baik. Untuk pasport sekurang-kurangnya hendaklah 6 bulan selepas tarikh wukuf tahun semasa. Jadi pasport hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya 4 turutan muka surat yang masih kosong. Okey, boleh lihat contoh gambar yang diperlukan untuk memohon visa. Okey. Jadi persiapan diri jadi bakal haji perlu hadir untuk semua kursus haji yang dianjurkan oleh TH. Bermula daripada Rabiul Awal sampailah Syawal. Okey. Kursus asas haji KAH bermulanya daripada bulan Rabiul Awal sehingga Jamadil Akhir.
Seterusnya pada bulan antara Rejab dan Syaban ini akan dilaksanakan kursus intensif haji. Kemudian dah dekat-dekat nak haji dah, iaitu pada bulan Syawal, maka akan diadakan yang terakhirnya kursus perdana haji di masjid-masjid yang terpilih. Jadi ini antara kelengkapan, keperluan yang perlu disediakan bakal jemaah haji untuk melaksanakan ibadah haji ketika keberadaan mereka di tanah suci. Kain ihram, tuala, kain pelekat, tali pinggang, baju sejuk. Sebab ada kemungkinan kalau pergi yang kena pada musim sejuk, sedialah baju Melayu, seluar, kasut, slipper, kan, slipper yang dipakai ketika dalam ihram. Baik. Wanita pun begitu, kain telekung, jubah, handsock, okey, baju tidur, kain batik dan sebagainya lah. Okey. Jadi ketika kita telah berdaftar dengan tamu haji dan mendapat tawaran, maka kita akan menerima beg beroda yang diedarkan melalui pejabat cawangan TH. Jadi kita boleh ambil. Jika nama kita dah naik dan kita telah menerima, dah selesai urusan persiapan diri dan sebagainya, maka kita boleh mengambil beg ini. Okey. Jadi ini juga bakal jemaah akan diberikan cenderahati, iaitu botol spray untuk ambil wuduk di kapal terbang dan memudahkan jemaah untuk mengambil wuduk lah. Kemudiannya akan dibekalkan juga sarung kain ini, satu untuk yang kecil untuk kejap batu, satu lagi untuk meletakkan slipper. Seterusnya ubat vitamin dan sebagainya jika stok masih ada. Jadi ini adalah contoh sumbangan barangan yang diedarkan, yang diberikan kepada bakal jemaah haji. Baik. Jadi proses keberangkatan, jadi jemaah perlu semak tarikh jadual penerbangan yang dikeluarkan oleh pejabat cawangan TH mulai akhir Ramadan secara berperingkat. Kita lihat sama ada kita mendapat penerbangan yang awal, pertengahan ataupun akhir. Okey. Jadi bakal haji hendaklah berlepas mengikut surat jadual penerbangan yang ditetapkan dan tidak dibenarkan membuat pertukaran. Jadi bukan mudah untuk tabung haji menyusun flight, menyusun seat dan sebagainya. Jadi kita harap bakal jemaah haji akur akan surat yang telah dikeluarkan, surat jadual penerbangan yang telah dikeluarkan dan ditetapkan. Baik. Jadi proses keberangkatan, bakal jemaah haji akan menerima pasport dan barangan kelengkapan di stesen berlepas masing-masing semasa melapor diri untuk berlepas ke KLIA. Maka akan diberikan kad haji ataupun kad pengenalan diri ganti daripada pasport, sebab bila berada di sana jemaah haji tidak memegang pasport tapi hanya memegang kad pengenalan dan juga sebagai rantai pengenalan, dan juga akan diberikan beg sandang lah untuk isi buku dan sebagainya. Okey, ini seperti mana yang telah dinyatakan pada awal penerangan tadi. Ini antara pergerakan aktiviti jemaah haji ketika berada di tanah air, seterusnya berada di tanah suci, seterusnya kepulangan ke tanah air balik. Okey. Dan yang terakhirnya berkaitan tentang bayaran dam dan juga korban. Jadi bakal haji disarankan membuat bayaran dam dan korban di pejabat cawangan TH sebelum berangkat ke tanah suci. Contoh bagi mereka yang awal-awal dah tahu dah memilih untuk melaksanakan haji tamattu'. Jadi mereka dikenakan dam dengan syarat-syaratnya. Jadi tabung haji mengambil langkah memudahkan jemaah untuk supaya jemaah tidaklah sampai kat sana terlupa dia kenakan dam tapi duit dah habis. Jadi jemaah perlu menyelesaikan bayaran dam tersebut awal ataupun sebelum berangkatnya ke tanah suci. Antaranya dam seekor kambing 494, lembu 4025, ini harga seekor. Okey, ada pun untuk buat laksanakan korban 563, ada pun lembu 4025. Baik. Kadar dam dan korban bagi tahun 2020 akan dimaklumkan pada bulan Ramadan atau Syawal.
Jadi harga ini adalah harga anggaran. Kemungkinan naik, kemungkinan kurang. Tapi kemungkinan kurang tu amat jarang sekali lah. Kebiasaannya setiap tahun akan meningkat harganya. Jadi ini adalah harga anggaran sahaja. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, hadirku sebagai Difur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Semoga semua bakal jemaah haji yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesabaran, ketenangan serta didoakan mendapat sebaik-baik ganjaran haji dan umrah yang mabrur. Jadi itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita pun yang mempelajari topik bab ini, kita ada sedikit ilmu, kita ada sedikit gambaran. Mana tahu mudah-mudahan satu hari nanti kita terpilih sebagai khadim Difur Rahman. Pasang niat, pasang keazaman untuk mendalami dalam bidang ini. Supaya apa? Supaya kita dapat berkhidmat kepada Difur Rahman. Sama ada mana tahu di kalangan para pelajar ustaz, satu hari nanti yang terpilih sebagai mutawif, yang terpilih sebagai pengurusan operasi ataupun penyelidikan dalam bab ini. Jadi ini adalah langkah pertama. Jadi kita diberi pendadahan awal berkaitan tentang ilmu ini. Baik, sekian dahulu daripada Ustaz. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada bab yang seterusnya.